Hai Ranas, kali ni Nas nak share dengan korang iaitu tentang hydration ataupun pengambilan air minuman. Jadi pengambilan air minuman ni adalah salah satu musuh dalam riau kepada runner-runner yang berlari. Bila korang dah lama berlari, korang tahu yang body kita ni memang perlukan air. Cumanya korang kena tahu berapa banyak yang korang perlu minum air. Sebab body kita ni dia memang akan dahaga. Cumanya korang kena tahu sama ada otak yang bagi signal untuk minum ataupun perut bagi signal untuk kita telan air. So korang kena tahu untuk manipulate body kita sendiri. Okay. Kalau korang perasan, ini Nas punya coach yang share kepada Nas, iaitu kalau korang perasan geng-geng pemain bola sepak, tak kisahlah negara ke dunia ke kan, korang perasan tak bila dia minum air dia tak telan, dia hanya berkumur and dia akan keluarkan balik air tersebut. Untuk apa Nas? Untuk dia bagi tahu otak yang dia dah minum air. Cumanya dia tak telan, dia keluarkan balik. Sebab dekat lidah kita ni ada satu sensor yang menyebabkan kita rasa nak minum, tetapi perut kita dah penuh. Otak kita yang beritahu sini yang kena minum. So korang kena tahu berapa banyak korang perlu minum. Berbalik pula kepada asas lah. That's why semasa training tersebut korang dah tahu dah bila korang kena minum air. Kalau korang letaklah yang mudah adalah korang nak training full marathon. So full marathon korang tu dah 42 km. Semasa 42 km tu korang kena tahu km yang keberapa korang perlu minum air dan juga banyak mana dan juga macam mana. So korang kena tahu pula dekat situ. Korang kena try and error. Macam mana kereta ada perlu buat R&D, research and development, masa itu juga korang punya body kena ada R&D juga. Korang kena try and error. So barulah korang tahu berapa banyak air yang korang perlu. Kalau kereta perlukan banyak, berapa banyak petrol kan, kalau body kita ni berapa banyak air yang diperlukan. Dekat situlah korang dah boleh bajet dah. Jadinya korang sendiri pula tak akan pening kepala. Nak kena standby air berapa banyak, kalau dahaga macam mana, dekat mana kan. Dan juga bila korang masuk event kan, korang tahu di manakah water station akan terletak. Usually ataupun rata-rata event akan bagi tahulah di manakah terletaknya water station. So hydration ataupun kadar pengambilan air itu penting kepada korang. So korang dah boleh bajet dah pace berapa yang korang sesuai guna, korang nak lenjan bila, korang nak slow bila kan. Korang kena tahu diri korang juga. Itulah yang korang pentingnya. Korang masa training tu korang dah anggapkan training tu sebagai event. So semasa event tu korang boleh push lagi-lagi lah kan. So korang rasa macam, kalau yang the best lagi sebenarnya, korang rasa macam event tu dah benda biasa dah. Bukan waktu tu push pun. Faham tak? Tetapi korang rasa macam dia mana lagi hebat daripada event tersebut. Itu level yang memang mindset korang pergi ke hadapan lah. That's why bagi Nas, semasa event tu dah tahu dah berapa banyak air yang korang kena minum, berapa itu ini yang korang kena consume, kena standby lah kan. Okay. So kalau nak training pula agak susah sikit. Untuk training sebenarnya korang kena tahu juga route korang yang korang guna tu. Route korang tu maybe korang kena bajet lah. Korang nak kena letak air tu dekat mana. Letak air dekat mana-mana, suruh korang minum lah air minuman korang tu sesuai dengan jarak korang punya larian. So dekat sini apabila melibatkan kadar pengambilan air, korang kena R&D korang punya body supaya korang tak akan menyesal ketika event ataupun dahaga gila-gila. Okay? Dekat sinilah baru korang tahu di mana korang kena ada fasa try and error untuk korang punya body tidak terlalu dehydrate. Korang boleh perform dengan baik dan juga mengelakkan diri korang daripada pengsan ataupun lebih teruk lagi kita naklah kan. So kita kena berada di fasa optimum seoptimum yang mungkin. Thank you. Bye bye.